Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Anak Kunci Syurga malam ini di muka surat 7 bawah tajuk Tauhid Rububiyah, baris yang ke-2. Berkata pengarang rahimahullah ta'ala, dan tiada yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala, dan tiada yang menghidupkan melainkan Allah Ta'ala. Baik, kita sambung lagi. Makna apa kalau kita mengesakan Allah Ta'ala pada perbuatan Allah? Kita ulang balik, dan bahawa Allah Ta'ala ketunggalan ia Allah pada segala perbuatannya. Maknanya tidak ada satu pun perbuatan lain seperti perbuatan Allah. Jangan kata orang lain tidak berbuat, Allah saja berbuat. Tak kena gitu. Allah ada perbuatan, kita ada perbuatan. Perbuatan Allah kamalat sempurna kerana dia Khalik pencipta. Perbuatan kita martabat kita lah, mana kelas kita lah. Allah berbuat, kita pun berbuat. Tapi Allah berbuat sesuai dengan maqam dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Kita maqam makhluk. Sebab ada orang kata bila dia curi, dia kata bukan aku curi, yang Allah curi. Pasal kita tak ada perbuatan. Dia main lagu tu. Yang sebenarnya barang hak cakap tu betul. Tapi kita ni antara Jabariyah dengan Qadariyah, tengah-tengah. Hakikat kita Allah belaka. Hak zahirnya kita. Dia tahu tak boleh marah saya minum arak. Bukan saya minum Allah belaka. Faham lagi? Pula dah. Jadi habis kat minum arak belaka Tok Imam tu bila. Punah kerana. Allah berbuat, kita berbuat, tetapi perbuatan Allah mengatasi perbuatan kita. Makna menang perbuatan Allah. Sebab tu yang dia kata yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah atas tangan manusia. Kita pergi faham tangan Tuhan macam tangan orang. Ada jari comel loteng tangan Tuhan. Jadi ke sesak lah pula. Bukan tangan gitu. Maksudnya kuasa Allah. Allah berkuasa mengatasi kita. Sekuasa mana pun kita lemah, Allah mengatasi kita. Besar mana kerajaan, Allah besar lagi. Itu maksud ayat yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah atas tangan manusia. Lagi bahan Allah ada tangan, ada siku comel lot. Tangan kita udah, tangan Tuhan lawa dari Tuhan pula dah. Pening kepala buat Facebook ni. Jadi maksudnya Allah ada perbuatan, kita pun ada perbuatan. Perbuatan kita lemah, tidak sempurna. Dalil tidak sempurna dan tidak ada kekuatan, tidak hakiki. Semua perbuatan kita perlu kepada izin Allah pula. Allah berbuat, perlu tak izin kita? Kita nak buat sesuatu kena ada izin Allah. Kalau Allah izin, boleh tak buat? Kalau Allah tak izin, boleh. Gitu je. Lepas tu pegangan kita gimana-mana pun, masya-Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Pegang. Apa yang Allah kehendak pasti berlaku walaupun aku tak nak. Dan apa yang Allah tak nak tak akan berlaku walaupun aku nak. Aku nak lama dah budak puang ni, boleh korang juga. Faham tak? Dari sekolah rendah sambung dengan sekolah menengah, sambung dengan universiti, berat nikah dengan JKK. Faham lagi? Apa? Pasal masya-Allah kan wa malam yasha' lam yakun. Kita berusaha faham qada perbuatan makhluk. Allah yang memberi izin berlaku atau tidak. Kita nak buat benda baik, Allah izin berlaku. Kita nak buat benda maksiat, Allah izin berlaku. Gitu je. Tapi jangan salah ke Allah. Pasal kita yang memilih, itu saja. Allah beri keizinan. Kalau Allah dah izin, boleh tak orang berzina? Tak boleh. Boleh tak orang curi? Tuhan dah izin. Dan kalau Allah izin, tapi Tuhan sama sekali tidak menyuruh melakukan dosa. Dia hanya izin dengan sifat dia sebagai Allah, sebagai Tuhan.
yang menentukan segala-galanya berlaku baik atau tidak. Kita tetap beriman, berlaku baik pun ada, berlaku jahat pun ada, semua sudah ditetapkan qada dan qadar. Qada baik dan qada jahat. Baik. Sambung pula malam ni, dan tiada, dan tu maknanya huruf ataf. Kalau kita Arab di buhwa gitu. Dan wajiblah kamu beriktikad. Kamu pegang sungguh-sungguh dalam hati kamu, kemah-kemi, jangan gogeh dah. Orang ada 1000 pun tak gogeh dah. Apa dia? Tiada yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala. Nah, pegang tu. Baru orang panggil umat tauhid. Kalau ada dua yang beri rezeki, syirik kita. Allah beri rezeki juga. Kerajaan beri rezeki juga. Sudah kerja dah lah. Nah, tak boleh dah. Tandang nesan cacang. Kena nesan mozek. Faham? Kalau nesan mozek, jaga. Berapa jaga? Murtad. Orang mengatakan selain daripada Allah ada lagi yang beri rezeki, murtad. Kita umat tauhid. Faham? Wahada yuwahidu tauhidan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maksudnya tauhidun mengsatukan. Apa mengsatukan? Semuanya dari yang satu. Kullun. Katakanlah, pegangkanlah. Kullun, semua min indillah, dari sisi Allah. Rezeki pun dia, menghidup pun dia, turun penyakit pun dia, menyembuh pun dia, jamin masa depan pun dia. Faham? Semua dia belaka. Kita hanyalah makhluk. Ma khuliqa, nampak? Wa ma qudira. Faham? Benda yang Allah cipta daripada tak ada kepada ada, kepada kemudian ditulis pula kejadian begini. Jadi rezeki datang daripada banyak. Ada rezeki daripada majikan, ada rezeki daripada ibu bapa, ada rezeki dari kerajaan, ada dari saing rodong, ada dari penderma, ada dari jiran-jiran kadang-kadang rezeki. Tapi yang memberi rezeki, tu faham baik. Tuang punya rezeki Allah saja. Faham? Itu panggil tauhid. Lepas tu kita pergi tahlil, kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada beri rezeki selain Allah. Tak boleh dua, tak boleh tiga. Dalil innallaha huwar razzaq dipanggil dalil naqli. Dalil yang diambil daripada Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia seorang je, tidak huma, tidak hum. Razzaq, yang beri rezeki. Nampak? Dia seorang. Kalau dalil dia ada Quran ni panggil dalil naqli. Naqli bahasa Arab, bahasa Melayu dalil ambil. Asal naqah pindah. Ambil daripada Quran, buh papa hitam pakat baca belaka. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah, dia seorang saja yang beri rezeki. Dalil naqli. Satu lagi dipanggil dalil aqli, dalil akal. Nampak? Sifat beri rezeki ni sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Maka tidak ada sifat uluhiyah melainkan hanya ada bagi ilah yang ma'bud. Yang ada sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, hanyalah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar. Tidak mungkin, mustahil makhluk ada sifat Tuhan. Antara sifat Tuhan, Razzaq, yang beri rezeki. Cuma lalu kot ni, lalu kot tu, lalu kot ni. Jadi bila Allah yang memberi rezeki, dia juga menjamin rezeki kita. Apa makna rezeki? Rezeki ni perkara yang boleh kita ambil kegunaan. Dan kegunaan dia tu memberi maslahah kepada diri kita. Dia panggil rezeki. Contoh rezeki selipar. Kita boleh pakai, kita jalan, tak sakit kaki. Jerit paku, jerit dewi, jerit jalan, jerit seming, jerit batu, tak kena dah kaki kita. Manfaat tak? Manfaat. Itu panggil rezeki. Kita bodoh. Rezeki pitih. Nampak pitih sama apa? Sebab kita muka pitih. Faham lagi? Rezeki bukan pitih. Makna rezeki buka dalam kitab Ta'rifat Imam Al-Jurjani. Faham? Kitab ta'rif, kitab definasi. Dia kata ar-rizqu maknahu ma yang fa'uka, benda-benda yang memberi guna kepada kamu. Kita turun tengok, hujan lebat pula.
ada payung sakut bira pagar. Faham? Boleh tak kita buka payung, kita nitah kat dalam hujan, tak basah baju kita? Berguna tak? Rezeki tu. Kita tak apa, payung rezeki juga. Tak je dengar. Tu suruh orang mari dengar. Faham lagi? Barulah kita lah payung rezeki kalau kita. Ya, setiap yang fa'uka wa rizku. Apa saja yang memberi guna kepada kamu, rezeki. Nampak? Lapar buruk. Lapar buruk. Kita pun tengok ada silmok buku. Kalau kita makan kenyang. Rezeki. Berguna tak tu? Rezeki ya silmok. Nampak tak? Naik kenderaan, rezeki. Boleh pakai pakaian, rezeki. Berguna pakaian. Boleh pakai baju hujan, rezeki. Orang WPT, rezeki. Orang ajak pergi makan, rezeki. Makan dah, orang ajak pula minum air, rezeki pula. Tadi ingat rezeki bukan makan dan pitih saja. Setiap apa yang memberi guna pada badan kita, rezekilah nama dia. Walau kana muharrama, sekalipun rezeki itu haram. Ada tak rezeki haram? Ada? Rasuah. Rasuah halal ke haram? Dapat dia rasuah, dia minta rasuah. Dapatlah 1000 rawi rasuah. 1000 tu dia boleh buat makan nasi. Kalau beli makan nasi kenyang tak? Boleh buat pakai baju tak? Boleh buat beli motosikal tak? Boleh. Jadi ar-rizqu ma yang fa'uka walau kana muharrama. Betul dah ulama kata, rezeki itu benda-benda yang memberi guna kepadamu walaupun benda yang haram. Rasuah haram. Tapi kalau nak ambil rasuah jangan sikit-sikit, bang jaga. Kena ambil juta-juta pun bebas. Jangan politik contoh. Nampak tak? Ni pergi curi Milo seting. Kena je ya. Dia curi 47 ting. Baru bebas. Inilah akhir zaman. Jangan takut sebut. Kerana kita takut pada makhluk, tak takut pada Allah, balik awal kita. Pasal kita halu balik dah ni. Yang menunggu di alam barzah bukan Perdana Menteri. Faham lagi? Nampak tak? Bukan kerajaan dunia, kerajaan Allah. Hidup ni biar berani sebut. Dan ni orang marah pula keyboard dari Palestin. Beli 10, keyboard 10. Jangan ikut orang kafir, jangan ra'i pada bapak munafikin. Faham? Kita bersama dengan orang beriman di mana saja, semua saudara kita. Orang Mauritania tak ada kena-mena dengan orang Ulu Takir. Bila dizalimi, kita akad dari Mauritania. Faham lagi? Tanda solidariti, tanda persaudaraan. Kerana Nabi nak terapkan rasa bersaudara itu atas satu agama. Ni dak orang kafir kita tak boleh. Jangan pakai dari Palestin tak molek. Kita dari Malaysia yang molek. Ikut waktu turun. Ada kebodoh tu. Berapa pergi ikut orang kafir? Faham? Orang kafir tu ahli neraka. Musuh Allah, musuh para nabi, musuh para rasul. Kita ikut Rasulullah. Nabi ajar kita la takhshawun nas wakhshawni. Jangan takut makhluk, takut pada Allah. Rezeki Allah saja yang bagi melalui saluran yang banyak, kadang-kadang daripada majikan. Tapi jangan sembah majikan, sembah yang beri rezeki, Allah. Faham? Dalam kitab-kitab besar dia kata rezeki itu arba'atu aqsam, ada 4 bahagi. Kita ni tak khabar, biarlah kita khabar. Rezeki madmun, rezeki mamluk, rezeki mau'ud, rezeki maksum. Bukan maksum. Maksum mari dengar tu. Maksum. Apa rezeki mamluk? Rezeki yang dimiliki. Apa rezeki madmun? Rezeki yang dijamin. Apa rezeki maksum? Rezeki yang dibahagikan. Apa rezeki mau'ud? Rezeki yang dijanjikan. Kalau buat gini, Allah beri rezeki. Rezeki mau'ud dia panggil. Faham? Rezeki maksum, rezeki yang dibahagi-bahagikan. Ayah yang kerjanya, anak tak kerja. Anak 3 orang. Mau seminggu, mau setahun setengah, mau 2 tahun. 3 beradik tu kerja. Siapa kerja? Mak main TikTok. Tak kerja, mak tak duk ganyi hewan datang telefon tu. Siapa cari piti? Ayah. Tapi bagi tak? Bagi. Maksum. Rezeki madmung tak ada lagi, tapi susah-susah Tuhan jamin dah. Faham? Jamin. Rezeki mamluk yang kita miliki. Dan kita milik, masa ada rajah tak boleh kemung.
Dah kita guna yang je kaki. Darah. Tak boleh. Faham? Pasal mamluk. Hak kita dah. Nak tuah ada dah boleh dah. Tapi kalau mau maksud, dapat kamu. Boleh bagi. Faham? Dan mamluk milik kita, ejah kat mana pun, mengguna agung cok. Tak boleh. Pasal kita dah. Rezeki ni ditulis. Waktu kita yakin. Nah, orang ni lah. Orang ni. Atas seekor ikan, kena molek mulut kita semua. Atas seekor ikan. Ikan yang berenang dalam laut tu. Dalam laut tu ada tak ikan? Ada lah. Tulis belakang dah atas kepala dengan ekor. Kena molek atas seekor tu kita seorang. Kena molek bagi dua. Kita makan kepala, ekor, biding. Biding mana? Presiden Amerika. Mana itu? Ekor, orang sebelah sakit makan. Baru takak di Jepun masuk dalam kapal, buat sanding, kerak dua. Hak yang kepala masuk tank ni, ekor masuk tank ni, bagi kepala pas mereka bang di biding. Pas lagi, puak ibang nasi. Kita ulu taki makan ekor. Atas ekor ikan, biding makan mereka, orang ulu taki makan sebelah. Faham lagi? Barang siap belaka dah. Boleh jadi tak gitu? Tu maksudnya kan mudah. Jadi kita kalau lama kau zadathum imana, makin bertambah iman. Kalau bukan rezeki kita hanya cari saja orang lain ambil manfaat. Sama ada dengan jalan tu atau jalan tak tu. Jalan tu bini kita ambil. Kita lelah macam nak apa bang dia. Faham? Awak beli gelang? Tak? Gelang ni tak ada macam tahun 90-an dulu kita dang kau pergi layang kau bini sekali-sekala. Faham? 1,800, 1,500. Faham? Minggu lepas lagi 17,000 mampu. Alah kebodoh. Biskut tawar baru. Ada gula. Kalau biskut gula tak tahu lah. Biskut tawar baru 17,000. Potong ustaz punya bahasa, potong 100. Faham lagi? Dah. Kita luar lalai ikat kedawar. Dah. Nampak tak? Siapa tukar cari? Kita tukar cari. Tapi dah oleh kerana dia yang ambil manfaat. Kita ni bahagi saja. Kena molek anak kita. Atas 1,000 gaji, anak kita 400 dah situ duduk. Kena molek natang makan. Kita tak reda pun, kita tak wi pun, kita tak minta pun. Pergi makan kedai kopi, minta air, siapa air? Nak makan paung, pergi ambil paung meja. Pergi ambil paung. Ambil paung, jalan nak pergi duduk, pak jatuh dayang. Gaji tak? Kalau orang bijak, dia tak kerja ayam. Hari ni Allah ajar aku, tok guru yang mengajar aku tauhid kemah seekor ayam. Faham? Ayam jadi tok guru kita hari ni, bahawasanya rezeki ni dibahagikan. Mung tukang cari, mung tukang pergi ambil, mung tukang bayar, ayam tukang makan. Jelas lagi. Jadi hari tu tok guru ayam. Kalau orang cerdik, kalau orang bodoh, dia kejar apa dengan dogri ayam. Lapang ayam, kejar motor, balik ambil motor je ayam. Faham lagi? Padahal Allah nak ajar, bukan semua mu pegang boleh masuk dalam mulut mu. Faham? Nak boleh masuk dalam mulut orang lain. Hari ni masuk dalam mulut ayam. Kita pun tunggu congok situ. Tak apalah, mu ayam rezeki mu. Kegi sudah kita nak balik kegi ayam pergi bayar. Itu ni nak ajar kita, mu bayar. Faham? Kita bayar ada manfaat tak? Tak ada manfaat. Jadi Nabi kata, kalau dicuri harta kamu, hendaklah kamu sedekah. Jadi kita pun tak apalah, niat sedekah. Boleh pahala pula. Rezeki di akhirat. Tidak rezeki di dunia. Atas sutir paung bodoh. Kita beli ikan selayang lah. Ikan pelata sekilo. Dia pun bubuh 13 ekor. Anak pelata. Kalau balik di rumah pun dalam sing kejap. Datuk lelaki bang gigi kejap tengok. Datuk lelaki siapa dapur bunyi. Duk mulut dah kucing. Dah dia lapak atas situ ambil sekor dah. Daya kerja. Maksum bagi dah. Dalam 13 ekor ikan orang wi tadi,
ekor saja mulut masuk mulutmu dengan anak binimu, seekor lagi kucing. Tulis dah dari azali. Inna Allah qadara kulli syai' qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 5,000 sanah. Allah Taala telah menulis segala kejadian yang akan berlaku pada bumi ini 50,000 tahun sebelum buat langit dan bumi. Jelas lagi. Jadi curi seekor selayang 50,000 tahun sebelum buat bumi, Allah tulis dah. Dah apa? Yang pergi katok pula kucing. Kejar katok. Bodoh. Bang, biarlah sedekah. Nak, Dan tidak ada yang menghidupkan melainkan Allah Ta'ala. Allahu Rabbi. Sebab itulah kita dalam bab rezeki ni tak usah bimbang. Lagi ada nyawa, ada rezeki. Mungkin di mana pun ada rezeki. 3 beranak sembah berhala, duduk di sebuah pulau dekat Jazirah Arab, atas sikit pada Israel, kata ahli sejarah. Ada kepulauan banyak situ. Nah, di Palestin tu atas dia ada pulau-pulau kecil. Jadi sahabat ni belayar kapal jenis singgah, jumpa orang, sampaikan Islam. Sampai ke pulau kecil tu, mengislamkan 3 beranak, 1 keluarga, seorang suami, isteri dan anak. Sahabat ni pun ajarlah semayang, ajar berwuduk dan sebagainya. 3 hari duduk di situ, sahabat Nabi ni pun nak balik. Dah pandai belaka semayang, ajar belaka dah. Bila nak balik, sahabat ni ambil sekarung kurma seguni hadiah. Nampak? Kepada Mu'allah ni. Pulau tu ada ni 3 orang hidup. Zaman dulu. Macam kita macam pulau Omang. Zaman dulu kan 2 orang hidup lah tu. Nampak? Ada orang ramai. Pulau-pulau kecil. Hidup 3 beranak. Jadi kata Mu'allah tu yang baru masuk Islam 3 hari. Ni dia pula. Kata sahabat ni dah ni kami nak lari dah, nak pergi dah, balik ke tanah besar. Jadi ni berkalang lah sikit. Buat makan. Faham lagi? Kata Mu'allah tu, kami 40 tahun sembah berhala. Sembah batu 40 tahun. Tak pernah lapar. Hari ni sembah Allah dah. Takkan lapar. Ambil balik tamu timu. Kemah tak orang dulu? Kita gogeh. Tengok pada tahajud berapa kali jahit pecah kepala. Sujud mayang malam pecah. Tubik otak kembur. Awaknya tahajud. Pecah kepala lepas raka dari. Ogeh sikit 100 riyal mampu. Faham lagi? Nak ada berlaku kematian sikit. Mana kada bagi ke mana? Jadi kecoh habis. Bak harta benda. Betul tak? Tengok pada melotor tu jangan ni. Melotor gini. Jamrah. Melotor setan. Dia tu bapak setan tu. Faham lagi? Nak kedeku nak mampu beralu. 4 tahun orang nak pakai ketarah kali dia belanja orang. Tu ada apa jenis lagu tu? Ni nak apa ni? Nah, imam dia tidak subur, ada penyakit. Allah jamin belaka. Mati habis rezeki. Yang tulis rezeki, yang beri rezeki tutup buku. Lagi tak mati, lagi ada rezeki. Mana lagi tak mati, lagi boleh kita apa saja dapatlah. Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Sebaiknya kita yang murah rezeki ini bahagi-bahagikan. Biar anak beranak boleh tupang. Anak beranak tak sama macam kita 3,000 sebulan, anak beranak kita 800 sebulan. Biarlah bantu. Bukan kita bantu biar jadi sama, dia 3,000 kita 3,000, tidak. Dah kita 3,000 sebulan, dia 800, lacur 200. Nak tengok siang anak dara kita senang dah duduk bawah takir ni. Negara sedap dah 5,000 sebulan. Anak dara kita ada duduk di Batangang, dengan kabur motosikal buruk macam nak rutuh raga motor. Kita ambil 1,500 beli motosikal baru. Nak 1,500 ni tengok baru Sarawak. Nak ambil hadiah tukar nama. Apa salahnya? Tiap kali dia gohek, pahala masuk dalam buku kita. Tu tandanya kita barakah.
Tapi kalau kita senang, adik-beradik, anak saudara tak boleh tupang, sui. Okay. Nampak? Mu tak sedap bojeng kan? Sui. Faham? Tengok pada semayang, dak pakar. Dak pakar. Apa? Dak bagi. Jangan lupa lah. Biar orang tupang rasa. Tak? Anak beranak kita. Lepas tu jangan. Kita senang boleh beli. Beras tak apa. Tak usah kata 45 riyal. Supaya 400 kita beli lagi. Biti ada kan? Faham? Tapi anak beranak kita susah tak? Fikir-fikir tak? Wih sumak halalkan hutang dia. Sebab apa? Rezeki ada daripada yang satu Allah je. Dia tukang bagi. Nasib kita baik, rezeki lebih. Orang kurang bernasib baik, rezekinya kurang. Nak? Dan tiada yang menghidupkan melainkan Allah Ta'ala. Kalau Allah nak beri hidup, hiduplah. Kalau Allah nak tak habiskan kehidupan, pendeklah umurnya. Dah doktor, perubatan, hospital moden begitu begini, ikhtiar. Ikhtiar tidak salah. Pegangan kita bukan pada ikhtiar, pada musabbibul asbab, iaitu Allah yang menjadikan segala musabab dan sabab. Ikhtiar kita benda kalau sakit, pergi hospital. Salah tak pergi hospital? Tidak salah. Siapa dia kata tak salah? Nabi suruh ikhtiar. Faham? Nabi kata ke mana? Tadawau. Berobatlah kalau sakit. Faham? Berobat. Faham? Kalau sakit, tadawau. Berobat. Cuma wala tatadawau biharamin. Jangan berobat kaedah yang haram. Sama ada rawatan moden, rawatan tradisional yang halal. Jangan yang haram. Jadi Nabi suruh berobat. Kita sakit, pergi hospital, silakan. Orang kita rakyat biasa marhain, hospital Batu Buruk, tepi patah dekat kolam renang. Cak Naga atas Nusiket, dekat Petronas. Faham lagi? Nampak? Swasta. Faham? Tak ada salah. Atas keperluan masing-masing, atas kekayaan miskin masing-masing. Betul tak? Tapi jangan pegang di doktor. Tak, doktor ni yang hidup, selamat hidup ayah kita. Berat. Jangan. Doktor merawat, bukan menyembuh. Apatah lagi menghidup. Kan kita pergi kat orang mati, Nabi kata gimana? Kalau pergi kat orang mati, kalau pergi kat orang sakit, mu kata gini, Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka. Wahai Tuhan yang menjadi Allah yang memberi sembuh. Allahumma anta, ya Allah, engkaulah anta seorang syafi yang memberi sembuh. La shifaa illa shifauka. Tiada kesembuhan melainkan hanya sembuh daripadamu. Dan ni doktor ramai-ramai, mereka memberi rawatan, Allah memberi sembuh. Malakul maut mencabut nyawa, Allah mematikan. Bukan malakul maut yang mematikan. Faham tak lagi? Dia mencabut nyawanya. Yang memati Allah. Kalau malakul maut yang mematikan, wajib kena sembah malakul maut. Kerana sifat yumit, sifat mematikan, sifat Tuhan. Siapa yang ada sifat Tuhan, dia Tuhan. Bila dia Tuhan, wajib kita sembah dia. Maka siapa yang ada sifat mematikan? Allah je. Nampak? Jadi tak ada salah. Orang kaya hospital swasta, kita orang biasa hospital kerajaan. Nampak tak? Tapi siapa yang memberi sembuh? Allah. Siapa yang merawat? Doktor. Messi. Faham? Biar baru kena. Doktor merawat, Allah beri sembuh. Kerana merawat itu ikhtiar. Ikhtiar tidak memberi bekas. Faham? Kalau Allah nak, sembuh. Kalau Allah tak nak, sembuh. Sakit yang sama, seorang mati, seorang sembuh. Ada tak berlaku? Cakap atas, wak diraja, semua bilik kuning. Siapa katil kuning habis. Messi pun kuning, gigi-gigi Messi. Faham lagi? Apa? Wak diraja. Siapa yang sedang sakit tu? Pemaisuri raja. Dia bini raja ni kalau dak panggil mak ngah, mak long, tapor dia. Faham? Kalau dak panggil mak ni, dak panggil bini raja, panggil pemaisuri. Kerana dia orang setiu. Faham? Mak long hak ulu takir, mak long hak ulu takir hak jual belebat tau. Dekat bawah. Ni wak diraja.
Dah sakit ni maklum bawah orang ulu sakit. Sakit jantung kau. Dah ni pemasuri sakit jantung kau. Sama tak sakit? Sama. Wak sama tak? Layanan sama tak? Alat-alat? Tak sama. Kalau pemasuri keliling penuh dengan alat-alat ni. Oculizer mana? Oculizer geraknya. Oculizer power eng, subwoofer habis macam-macam ada. Alat juta-juta. Tepi dia tu ada ready dah. Pakar biu, pakar saraf, pakar jantung. Pakar tu, pakar ni 7-8 orang pakar. Hak panggil dari Melbourne, balik daripada Island. Pasal pemasuri gering. Dah sakit, gering. Molong bawah, banyak dah alat-alat juta-juta. Ada. Benda ada kat molong. Copong tu. Hak copong napas tu. Mesti kata molong kalau berasa sedap nak napas ambil copong, tekan suih ni. Apa dah. Dia oleh lagi. Jadi berasa dah sedap mulut, berasa gesakot-sakot molong pun ambil dah. Mesti pesang suruh ambil. Pok buh dia mulut, terik getah sakut di sanggur belakang. Tak ada orang nak cari. Faham? Dah jual belebat ulu sakit. Siapa nak jaga modok lah bawah tu. Belah dia. Orang dah gerak dah nampak lagi tadi dah. Buku dengan selimut. Di kanan. Molong pun ambil copong. Ambil raba-raba tekan suih. Lega berasa. Padahal suih lain, suih orang cah telefon. Bukan suih hak dia. Suih dia atas nong. Suih orang cah telefon. Dia pergi buku tutup. Mana-mana ada segar. Apa? Masya Allah kana. Apa yang Allah nak berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Allah nak kandak tak berlaku. Siapa dia kata lega? Lega makan datang ni. Berasa lega padahal ada uketarang suwi. Dah nak buat kata ke dia. Pukul 2 doktor mari. Maklum boleh balik dah. Nampak molek lah ke jatuh molek, paru-paru molek dah. Tengok. Padahal suwi bertelefon. Dia sekarang. Jadi boleh balik. Betul tak? Ni. Benda ni berlaku hari-hari seluruh dunia. Kalau kata boleh balik dah, molek belaka dah ni. Dah tu tengok ni, orang gaib belaka dah. Jatuh molek, paru molek, napas molek, hidung molek, daruk sombak belaka dah. Allah, doktor kalau boleh nak duduk 4 hari lagi. Dia nak 4 hari lagi. Pasal 2 hari ni duduk boleh 1000 lebih. 2 belebak, 13 hari lah. Sehari boleh. 1000 lebih boleh duduk 3 hari hospital. Ramai orang mari. Jadi kalau dikira-kira dah, kalau tambah 4 hari lagi, boleh 4000 kau. Lagi. Jadi minta duduk 3-4 hari lagi. Doktor kata tak boleh dah, orang nak duduk katil maklum pula. Atas tu, malakul maut mari kat pemasuri. Assalamualaikum. Nampak? Bila Assalamualaikum, equalizer jadi straight. Tadi gitu lagi. Gitu. Faham? Tak? Bila buat mari benda. Hai, dah orang mari kau konyoh. Kau konyoh. Nampak? Oh my god. Konyoh, dong, derakak dada. Nak suruh hidup kau. Tengah jam tak jadi apa juga. Straight je. Rupa-rupanya tubik nombor cek bawah. Game over. Betul tak? Gurau-gurau juga binatkan bos apa masa. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila datang tempoh kematian, tak boleh undur atau cepat walaupun 1 saat yang pendek. Habis cerita. Esok dera separuh tiang. Taruh tiang lah. Tak bini raja mati. Kalau maklum naik dera presting. Faham lagi. Maklum mati. Maklum boleh ada balik di rumah. Faham? Boleh ada. Malam tu tengok pula sambung drama. Ero nak kena cekik dia tu kopek. Faham? 3 minggu dah nak tengok drama sakit dada. Pemasuri meninggal dunia, mangkatlah dia. Betul tak? Kena ingat. Benda lagu ni setiap hari berlaku. Jadi jangan kita pegang bila miskin mati dulu, kaya mati geriang. Jangan pegang bila alat banyak, doktor ramai, dak matilah dia dak. Allah ini yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Jangan kamu lawang benda ni. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa ahyakum. Kenapa kamu degil? Kamu canggah Allah sebagai Tuhan, padahal Allah ya, pada dulu kamu tak hidup pun.
Allah yang memberi kehidupan kepada kamu. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan untuk sejam lagi, saya diwakilkan oleh pihak masjid, pihak surat Al-Hijrah Hulu Takir, melancarkan pungutan-pungutan derma daripada tuan-tuan dan puan untuk tabung pengurusan imarah surat Al-Hijrah kita dan kepentingan maslahah penduduk Korea setempat. Bila bangun petugas mengutik sumbangan menggunakan karung yang hijau seperti yang saya tunjuk di hadapan ini. Sila bergerak sekarang secara perlahan, tak gaduh. Slow kutik dan pakat beri belaka sikit atau banyak. Kau dah tadi rezeki barang dibahagi-bahagikan dah. Nah, kutik-kutik lagi sampai luar-luar tu. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan derma, kita tengok soalan. Soalan yang pertama panjang sikit, kita baca Saya dan suami saya bergaduh. Dalam marah dan emosi, saya khabar ke suami saya, tak apalah, cerailah kalau gitu. Tapi sebenarnya saya tak niat untuk diceraikan pun. Ni muslimat tanya ni. Cuma disebabkan emosi, suami saya pada awalnya bertanya lah untuk kepastian juga, dalam keadaan marah juga. Betul ke nak cerai? Nak talak berapa? Aduh, dia tanya. Kemudian suami diam seketika dan saya pun tanya, khabar dah ke? Beritahu dah ke? Dan kemudian menyebut nama penuh saya sahaja dan tak boleh meneruskan perkataan. Dia tak apalah, sambung dalam WhatsApp je lah. Sebut dah nama bini, kamu nak Latifah binti Diramang, dia senyap gitu. Tak kata aku ceraikan kamu, tak kata. Dia kata ginilah, sambung dalam WhatsApp. Saya kemudian bertanya, yang senyap tadi ada lapah dah ke? Dia kata, ya, sudah beritahu. Saya tanya berulang kali, sudah khabar dah ke? Dalam 2-3 kali jugalah saya tanya. Beritahu ke tak lagi lapah tu? Dia pun kata, ya dah beritahu dah. Masa saya diam tu. Tambah dia, dan terlambat dah. Kita pun dah terlambat, kita tak ada apa-apa dah. Saya kemudian tak puas hati, saya tanya lagi. Sampai satu ketika marah dia mula reda. Dia mengaku yang waktu dia diam tadi sebenarnya dia tak lapangkan talak. Dia beritahu dia sudah beritahu saja pada saya ketika itu kerana keadaan marah. Pada hari tersebut juga kami berbaik dan tinggal sekali baik dah. Baik dah pula. Tak ada kerja mu dua ekor ni. Keesokan harinya kami sekali lagi berbincang dan berkata pada saya, esok lusa bercerai pula, balas sama lah kita ni. Dan tidak sengaja mengeluarkan pernyataan itu tapi tidak berniat langsung. Begitu juga waktu dia berkata, kita tak ada apa-apa, dia sama sekali tidak niat cerai. Apakah jatuh talak? Dengar baik-baik. Lagi tak keluar lapas. 3 lapas. Soalan. Lapas yang pertama, aku telah menceraikan akan kamu. Lapas yang kedua, aku telah menjatuhkan talak 1 ke atas kamu, contoh. Lapas yang ketiga, nampak? Mulai hari ini kita berpisah dari pernikahan. 3 tu
jatuh talak. Ambil dulu. Kalau lapah cerai. Lapah cerai ini dia ada 3 waktu. Setelah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Madi, hal, istiqbal. Yang jatuh ialah hal dan istiqbal. Apa hal? Kamu sedang kena cerai. Kamu sedang kena talak. Jatuh. Faham? Dan satu lagi jatuh ialah telah berlaku. Telah berlaku, jatuh talak. Contoh, aku telah menceraikan kamu. Kamu telah aku ceraikan. Faham lagi? Jadi, hak telah berlaku, hak sedang berlaku, jatuh. Ulang balik takut pening. Nak lapam dia, cerai ke tolak? Lepas cerai. Okey, contoh lepas cerai lah. 2. Pertama nak buat contoh, sudah cerai. Yang kedua, sedang cerai. Okey, dua-dua ni jatuh. Contoh pertama, kamu telah aku ceraikan. Jatuh. Dan lepas kedua, kamu sedang aku ceraikan. Jatuh. Faham lagi? Okey, lepas talak pula. 2. Kamu telah aku talak. Jatuh talak. Aku sedang mentalak kamu. Jatuh talak. Yang tak jatuh, akan. Aku akan menceraikan kamu. Tak jatuh. Aku akan talakmu. Mutasah nak something lah. Tak jatuh. Kalau ada akan, tak jatuh. Ingat tak ya? Tak jatuh. Jadi ada tak sini? Ada disebut nama saja. Biasa orang cerai dia kata, kamu Lijah binti Dramang, aku cerai dengan satu talak. Lagu tu, faham? Baru sahih. Tiba-tiba dia kata, kamu Lijah binti Dramang, senyap. Bini dia kata, mana senyap? Ambul lah. Opang jangan main, opang. Aku tahu lah, sakit. Apa lagi? Sambung lah. Laki dia tidak apalah. Sambung dalam WhatsApp aku dah. Contoh, faham lagi? Tak jatuh kok. Tak jatuh. Jadi, nampak kita tak ada apa-apa dah. Okey, dengar baik-baik. Kalau kita tak ada apa-apa dah, bukan lapah cerai. Bukan lapah cerai. Melainkan, masa dia lapas itu dalam hati niat cerai, baru jatuh. Mulut kata, kita tak ada apa-apa dah. Dalam hati aku niat cerai. Jatuh talak. Kerana aku tak ada apa-apa dah, dia panggil lapas talak kinayah. Mungkin balik rumah tok mu. Nak marah sangat tu. Kalau tak apa marah rumah pok mu. Balik rumah pok mu. Tidak marah ni. Kalau mau tok mu, tu marah benar tu. Dalam kata tok mu, dalam hati aku niat cerai, baru jatuh. Tapi kalau kata pergi balik rumah pok mu, tak jatuh. Aku nak duduk seorang pula, tak jatuh. Puas dah aku tengok mukamu, tak jatuh. Aku bujang, jeng-jeng, tak jatuh juga. Itu semua bukan lapah cerai. Okey? Tak payah niat. Kalau ada niat, barulah jatuh. Faham? Sesat lagi. Jadi baik semula lah, tak payahlah. Balah jangan siapa bercerai. Faham? Saya sebagai pegawai yang menguruskan klaim dan saya ada terima resit klaim yang tidak boleh diklaim. Saya ambil resit itu dan asingkan resit dalam fail tanda klaim yang tidak dibenarkan. Saya maklum kalau mereka resit dalam fail itu adalah resit yang tidak akan diproses. Saya tahu akan staf lain bos atau staf part time yang akan proses klaim tersebut. Adakah saya terlibat dan apakah status gaji saya? Baik. Kita tahu bahawasanya tuntutan itu salah. Tidak dibenarkan. Batil. Maka tak boleh kita bekerjasama. Wala ta'awanu 'alal ismi. Tuhan kata dalam bab dosa jangan tolong. Faham? Bab kadang-kadang di jabatan ada orang klaim yang tidak betul. Maksudnya dia tak pergi pun dia klaim. Faham? Jadi seolah-olah dia pergi ke satu tempat. Kan orang boleh klaim bila dia pergi sendiri, minyak dia berapa, tempat tinggalnya berapa dibayar oleh jabatan, betul tak? Tapi kalau orang menipu, kita tahu dia menipu, dosa tak menipu? Boleh tak kita tolong atas benda dosa ni? Tak boleh. Maka kita asingkan surat-surat klaim yang tak betul. Kita asing dah. Mari bos lebih besar, tinggi proses juga. Kita tak salah dah.
Yang salah kita tahu dah benda ni batil, kita luluskan juga. Itu panggil bertolong atas dosa. Tapi gitulah lumrah kalau dalam jabatan banyak hal lagu ni. Soalan seterusnya. Bagaimana seorang wanita yang melahirkan anak sedangkan dia tak pernah berkahwin dan tidak pernah melakukan zina? Jadi apa pendapat Ustaz tentang soalan tadi? Perempuan ini dia melahirkan anak, tapi dia tak berkahwin dan dia tidak berzina. Boleh tak? Boleh. Sebab tu anak yang lahir tanpa perkahwinan, kita mindset kita nampak nombor satu zina. Memang betul sebab kebanyakannya dengan sebab perzinaan. Tetapi boleh jadi kes yang lain. Antara kes yang lain rogol. Nampak? Orang perempuan anak dara, tak ada laki, dirogol. Boleh tak melahirkan anak? Boleh tak? Boleh tak kita cah zina? Dah boleh, dia tidak bersalah. Nampak tak lagi? Jadi janganlah bila kita kata dia mengandung tanpa suami, jahat ni. Jahat ni. Mungkin dia berzina, mungkin dia dirogol. Ada lagi? Ada wati syubhah, silap persetubuhan. Faham? Dalam keadaan tak sedar, dia ingat ke bini dia rupa kakak ipar. Kakak ipar pula tengah tidur. Faham tak? Ingat ke mimpi tengok muka dia ramah bangun. Faham tak lagi? Bersalah tak? Tak bersalah. Dan yang tukang jimat pula tidak bersalah. Wati yang kesamaran. Pasal apa? Baru kahwin. Muka adik-beradik pula sama. Muka bini lebih kurang muka kakak ipar. Faham? Hari tu pula blackout. Salah TMB. Faham? Jadi kalau berzina sekalipun, kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah pun lalu dosa dia. Yang payah nak bertaubat ni, hak fitnah orang. Itu payah lagi budak beritahu. Tuhan tak terima taubat. Ayah saya mati 5 tahun lepas. Sebelum meninggal dia ada tinggal puasa 3 hari. Lepas dia meninggal, adik laki-laki terus ganti puasa yang arwah tinggal 3 hari. Perlu ke kami bayar fidyah? Tak perlu dah. Tak perlu. Barang siapa yang mati ada hutang puasa, waris dia tu, wali dia tu, anak beranak dia boleh bayar. Bayar tu maksudnya ialah boleh puasakan. Nabi kata man mata wa alaihi syiyam, barang siapa mati ada hutang puasa, sama anhu waliyuhu, boleh tolong bayar puasa tu, tolong puasakan waris-waris dia. Jelas lagi. Jadi anak tolong qada dah 3 hari, sesat dah lah. Faham? Cara bayar puasa mak ayah kita yang mati tinggal puasa, contoh ayah ada hutang 3 hari puasa, 3 cara. Satunya kita tolong puasa. Ayah dia tinggal 3 hari, kita puasa sehari seorang nak. Esok kita buat lalu, sesat lalu esok. Dia ada 3 orang nak. Hutang puasa 3 hari. Atas hari yang sama esok, tak 3 beradik tu tolong puasa qada ayah dia. Sekali atas hari tu, sesat 3 hari. Jadi bayar qada sehari saja. Puasa hutang 3 hari. Jelas juga. Apa? Pasal tukang puasanya 3 orang. Faham tak lagi? Ataupun bayar fidyah atas sehari tinggal, sedekah pada orang miskin secupak beras. Puasa dah pasal beras mahal ni. Saya dan suami PJJ. Benda PJJ. Perkahwinan ke apa? Jarak jauh. Nikah sangat tu. Suami selalu minta saya post gambar seksi pada cari pasal belaka. Ikut WhatsApp. Jadi rimah lah sebab kerak sangat dia minta. Satu lagi saya takut nak post gambar tu ke online, takut kena hack telefon dia ataupun saya. Apa yang patut saya buat? Sebab suami saya ni jenis degil. Walaupun banyak kali saya terangkan hal ini. Baik. Dia tanya. Baik, bila dia berkahwin, dia pergi duduk jauh-jauh. Lepas tu jangan duduk jauh.
Dengar bila kita berkahwin tak wajib duduk serumah. Tu nak khabar tu. Biar budak tanya pun. Okey. Orang yang berkahwin tak wajib tinggal serumah. Baik. Isteri boleh duduk terus rumah dia, suami boleh duduk terus rumah dia. Tak ada masalah. Contoh kita orang Ulu Takir nikah dengan orang Batu Nang. Lepas nikah bini duduk Batu Nang, laki duduk Ulu Takir. Boleh. Tidak ada wajib duduk serumah. Cuma rolik kita orang Melayu ni duduk serumah. Maka itu kata ulama lebih baik. Faham tak ke? Kalau kita duduk amal ni lebih baik. Nak duduk suku boleh. Lepas nikah, Tok Bila tidur sejik, bini tidur rumah. Boleh. Janji kena tunai nafkah. Jangan erek pergi jemuk sejik, pergi balik rumah jemuk rumah. Faham tak ke? Mau kena atur di rumah nafkah. Faham tak ke? Kau erek dalam situ untuk iman jeng. Nah, tapi dia nak tidur sejik macam sama, boleh. Asal nafkah zahir dan batin, siapa faham tak ke? Jadi bila duduk jauh-jauh, bini duduk Terengganu, faham? Duduk Takir. Laki duduk mana? Duduk Sabah tu, faham? Jadi laki suruh atau gambar, faham? Atau gambar muka. Muka okey lagi, faham? Tengah hari suruh atau gambar muka, faham? Sekarang pagarik orang tengah khomak. Boleh tak atau gambar punggung? Orang yang sudah kerja dah. Punggung pula peta banyak. Sebab takir ada. Nampak? Kapung apa ada. Nampak? Jadi bini ni dah taat ke suami atau lah. Habis punggung kiri, punggung kanan. Paisa nak gambar pusat pula. Faham tak? Pelik tu lelaki ni. Biarlah dah dia jauh. Tahu tak? Jadi hari-hari dah masuk 2 minggu dah jadi rimah dah. Habis tepat dah ambil gambar. Faham? Nampak tak? Jadi berasa bimbang. Dia gini. Melalui online itu bahaya. Seorang boleh hack. Yang kedua, kalau orang nak check boleh. Pasal kita punya proses nak sebenarnya direct saja. Tapi jika ada keperluan nak pihak atasan nak tengok boleh. Dia sama macam kita CCTV di simpang traffic light ada CCTV. CCTV itu ada kamera. Bukan maksud setiap masa hidup tengok itu. Tak. Bila ada berlaku kes, maka dia boleh pergi tengok. Ada pun hak tak ada kes berlaku, tak ada rapok, tak ada sambung, tak ada belanggar, tak ada orang tengok. Tapi dia dirakam dan dia akan overlap. 3 hari rakam, masuk hari keempat, tindih aja dia, tindih mau. Tapi bila ting ada kemalangan, dia pun cek, dia akan tengok. Jadi berkemungkinan masih boleh dilihat. Jadi kalau isteri rasa tak sedap hati, betul dah dia. Kena jelas molek kepada suami. Faham? Bertilah. Kalau nak sangat, mari hidup sini, sekapung dengan kita. Nak? Jadi dah kerja-kerja Sabah tu. Mai kerja sini. Ni kerja duduk tuan sakit, bini sebelah sakit, anak sebelah sakit, kerja Sabah jauh. Buat apa pergi kerja dia tu? Buat balik main bi je. Patut dah tinggal anak, tinggal bini, tinggal tok, tinggal mak dara, tinggal kapung. Buat baliklah Bentley. Boleh tahan kira tak? Aston Martin, kereta 2-3 juta. Nak Sabah. Ni kerja Kuala Lumpur, anak-beranak duduk sini. Buat balik main bi. Orang sini bakal sedih. Kau lagi. Dah padang mu tinggal bini mu. Bagi kerja sini. Faham? Jangan buat atau-atau gambar lagu tu. Seri salah atau. Kadang salah, kadang-kadang kita rajin. Tengah-tengah select. Ada gambar sekeping. Tengah cari nama lu. Nama tu jadi tekan lalu dah. Jadi atau lalu dah. Molek dapat kita tua punggung. Dah dengan gambar nanti gambar ni. Apa kau macam ke kurang banyak. Faham? Selok tu tengok. Faham? Dah. Abang bodoh belakang. Jelas molek. Ambil cuti lah. Nampak? Ambil cuti lah. Cuti lah. Rasa tengok-tengok gambar abang. Kita bimbang tengok tu orang. Cuti ni. Bulan ni ambil cuti 3 hari balik ni. Kita joget lanjang tak apa. Faham? Tengok depan. Perempuan botokkan kepala pula tak. Atas sebab memudahkan baginya
menyapu krim pada kulit kepala kerana ada penyakit baik. Perempuan hak mana sarang ni, dia botok, dia sakit kepala, di kulit kepala, dia kena nak ubat sakut dengan rambut, boleh tak cukur kepala? Bagus soalan ni. Orang perempuan, orang laki-laki, ada benda boleh sama, ada benda tak boleh sama. Okey? Pakaian yang dikhususkan untuk laki-laki, perempuan haram pakai. Pakaian yang memang khusus untuk perempuan, laki-laki haram pakai. Perhiasan yang dibenarkan kepada laki-laki dan perempuan, dua-dua boleh pakai. Contoh, cincin. Laki boleh pakai cincin, perempuan boleh pakai cincin. Tapi kalau yang perempuan, yang dikhususkan untuk perempuan saja, haram laki-laki pakai. Contoh, rantai leher. Faham lagi? Tu kena ngaji tu. Kita tahu dah halal haram, nak pisah tu kena ngaji. Dah. Maka kalau orang begitu juga, lain pada pakaian, keterampilan. Antaranya cara berjalan. Orang lelaki dia buat sengeleng jalan macam perempuan, haram. Orang perempuan sengeleng jalan supaya orang nampak macam lelaki, haram, kata ulama. Lagi rambut. Orang laki-laki rambut panjang harus, tapi sampai jadi macam perempuan, haram. Nampak? Rambut panjang, tapi bila kita tengok dah nampak macam puang, harus. Rambut panjang, tapi tengok puang. Laki. Laki warna rambut itu. Puang tu. Bitah kita tengoklah, cokek misal. Maka dia sudah kesama orang. Bila kesama orang, haram. Nabi kata, la'anallahu rijala yatashabbahuna bin nisa. Allah laknat laki-laki yang menjadikan rupanya kesama orang dengan perempuan. Faham? Orang perempuan rambut panjang afdal, rambut pendek harus. Pendek macam laki-laki haram. Dalam kitab Syarah Musnad, Syarah Sunan Tirmizi, laki-laki cukur kepala harus. Harus. Cukur dah tahallul sunat. Cukur bukan ibadat haji, harus. Orang perempuan bukan cukur kepala, rambut pendek macam lelaki, macam rambut pulih. Ada makgap. Saya nipis belaka dah. Macam lelaki, haram. Tapi dia rambut pendek, pendek dari perempuan lain. Banyak kan? Kita balik lagi Google. Nampak? Short hair. Short hair woman. Perempuan rambut pendek. Rambut pendek tu kebanyakannya pendek yang haru pada syarak lagi. Rambut pendek belah tepi, tapi masih panjang tepi ni. Cuma pendek dengan orang perempuan lain. Yang pendek yang haram ni macam laki-laki. Macam gini rambut. Ni laki-laki betul. Macam gini. Kalau perempuan rambut gini, haram. Nampak? Perempuan rambut pendek yang harus macam hak sekolah, hak dok guting, hak cikgu kerja. Ada? Rambut panjang kan? Tapi kira pendek lagi. Kira panjang dah. Gitulah. Baik. Kalau cukur botak, haram. Perempuan cukur pada botak, haram. Walaupun berlakon. Itu ada berlakon itu. Pelakon Malaysia perempuan cukur kepala botak, dibayar RM5,000 oleh pengarah untuk berlakon sekejap. Faham? Duit itu haram. Kerana apa? Ulama kata haram perempuan cukur kepala. Tapi kerana berubat harus. Sebab dia ni bukan cukur saja, berubat. Contohnya kalau sakit kelimomo, kritikal. Kelimomo ni kalau kritikal, cukur kepala. Jangan pakai shampoo kelimomo. Shampoo kelimomo ada. Harga dia kalau yang murah 190. Itu baru shampoo kelimomo. Mugi bahan shampoo kelimomo RM7.9. Tu bukan shampoo kelimomo. Tu sabun biasa je. Dia tulis kelimomo, rambut kering, rambut berminyak. Berapa? RM11 bukan. Shampoo kelimomo 190, 250, 300 botol kecil. Itu baru obat kelimomo. Kalau obat tradisional, cukur kepala apa? Ingatlah cukur kepala malam buat nak tidur. Cukur kepala, lepas tu ambil minyak tanah. Tahu minyak tanah? Jangan minyak petrol. Minyak tanah, minyak gas. Minyak gas.
buah 5 nipis tu. Kalau buat air 5 nipis tu. 2-3 utit perah dalam minyak gas. Okey, minyak gas piring. Cuah atas kepala. Cuah atas kepala, keruk gitu. Biar masuk minyak gas dengan lima tu dalam kulit kepala. Kali momong kan. Lepas tu ambil tuala lembap, buku. Faham? Memang dah boleh tidur pacerah. Dia geruk keruk. Buat seminggu insya-Allah baik. Tapi kena cukup kepala. Faham? Batuk orang perempuan dia boleh pakai rambut palsu bila? Kalau kepala botak. Sebab apa? Kalau kepala botak jadi air. Air lah. Orang tengok air. Faham? Dia tengok dah dia pakai tudung, tahu dah pakai tudung dah kalau ini kau. Kalau ini kau bini dia, laki dia masuk malam pengantin, takkan pakai tudung. Pakai tudung kau mesti nak buka rambut, buka kepala otak. Tengok kepala otak terjun kat ikat laki. Mak dia tengok apa lari bang? Bukan bini kita, goalkeeper JDT. Faham tak? Kepala otak tengok. Jadi ingatlah kau perempuan asal cukup kepala haram. Tapi buat kelimomong kuah atau ada gatal dan sebagainya harus cukup ke kepala. Okey? Boleh tak saya tak buat solat sunat qabliyah dan ba'diyah di masjid tapi saya buat solat qada subuh. Arwah tok ada tinggalkan duit untuk cucu. Macam mana cucu nak guna duit tersebut? Dia kat sana dapat pahala dan diampunkan dosanya agar begitu. Baik. Dia tak buat solat sunat qabliyah ba'diyah, dia qada. Jawabnya boleh. Contohnya gini, kita ada qada subuh. Sampai di sujud, kita tak semayang sunat subuh. Kita qada subuh 2 rakaat. Lepas tu orang qomat semayang fardu subuh. Boleh? Faham? Tak usah fikirlah bagi yang sunat tu. Kita fikir hutang Allah wajib dulu. Faham? Cuma ulama membolehkan. Kalau kamu sudah qada, maka boleh kamu semayang sunat. Yang tak boleh semayang sunat saja, qadanya tidak. Arwah tok tinggalkan duit untuk cucu. Macam mana cucu nak guna duit tersebut? Agar dia dapat pahala di sana. Guna untuk perkara yang harus. Dia ambil duit tok, dia beli selipar awak pakai. Dapat pahala ke tok? Dia tak boleh buat guna untuk maksiat. Tok dapat dosa? Tak dapat. Tapi tak dapat pahala. Yang dapat dosa, anak cucu. Tok tinggal piti 1,000, anak cucu ambil 1,000 buat guna untuk minum arak. Tok dok dosa. Kerana tok bukan suruh minum arak. Faham? Tapi dapat pahala tak tok? Tak dapat pahala kerana duit tak digunakan cara yang betul. Sama macam tok hidup lagi, duitnya dibelanjakan perkara yang tak dapat pahala. Tetap tak dapat pahala. Yang orang mati dapat pahala ialah kita gunakan hartanya untuk perkara yang baik. Okey? Soalan seterusnya. Suami lapak aku ceraikan kamu dengan talak 3, adakah jatuh talak 3? 4 mazhab jatuh 3 talak. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Aku ceraikan kamu wahai isteri yang sangat kucintai dengan 3 talak, jatuh 3. Kalau talak 2, jatuh 2. Talak 1, jatuh 1. Tak sebut bilangan, 1 saja. Dia tak sebut bilangan. Aku telah ceraikan akan kamu, 1 jatuh. Tapi kalau sebut nombor, ikut bilangan yang kamu sebut. Sebut 1 jatuh 1, sebut 2 jatuh 2, sebut 3 jatuh 3. Faham? Ada khilaf, ada. Luar daripada mazhab yang 4. Pandangan sebahagian fuqaha akhirin, mutaakhirin. Ada ulama di tanah Arab, di Mesir yang ada fatwa kalau 3 jatuh 1. Nampak? Jadi ini kena serah pada mahkamah syariah. Hakim akan lihat. Kalau maknanya boleh menyelamatkan perkahwinan, dia anggap 3 itu jatuh 1. Kerana apa? Kerana banyak pasangan sekarang ni tak reti ke benda. Nikah macam ayam kucing tahi. Tak tahu ke benda. Jadi kadang-kadang bila dijatuhkan 3, maka membawa mudarat yang lebih besar. Maka boleh dia pilih, kasar dia qadi,
Dia hakim, dia ambil ijtihad yang mengatakan jatuh satu. Terpulang. Nah, khilaf ini ada disebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Dr. Wahbah Zuhaili. Soalan seterusnya. Kita ambil pesanan makanan di restoran orang bukan Islam. Bolehkah kita sangka baik? Boleh jika tidak ada korenah. Kalau ada korenah tak boleh. Apa korenah tu? Alamat-alamat tak berapa molek makanan di situ. Bila ada alamat, orang suka baik. Nah, pasal nampak ni, hak gen tokeh hak main daging babi duk main kat dapur tok mo. Faham? Nampak? Dia ni memang atas daging babi, tubik kat dapur mo. Cuma babi tak tengok lagi. Faham? Tu tak apa kalau kita sangka jahat. Nah, kerana apa? Kerana menjaga halal haram itu satu perkara yang berat. Tak? Sebab tu kena hati-hati. Solat tasbih 4 rakaat siang hari dengan 1 salam. Pada rakaat 3, 4 adakah kita baca surah? Ya, sunat baca surah. Sunat baca surah. Rakaat pertama lepas Fatihah surah, rakaat kedua lepas Fatihah surah, rakaat ketiga lepas Fatihah surah, rakaat keempat pun lepas Fatihah surah. Kalau tak baca surah, tak ada masalah. Tapi sunat baca surah. Saya terlepas semayang duha baru ni disebabkan ada kekangan kerja dan solat ini saya jadikan amalan harian. Adakah masih boleh diqadha yang telah berlalu? Walaupun terlepas boleh. Kita biasa semayang duha pukul 9. Hari itu kita terkepit kerana ada tetamu atau ada tugas yang penting. Kita terlepas. Bila kita perinya, lepas asar baru peri. Maka lepas asar, kita qadha duha pukul 8.30 tadi, boleh. Yang tak boleh ialah waktu duha kita boleh dah nak semayang. Kita malas nak semayang waktu itu, qadha lah boleh, tak boleh. Okey? Yang boleh kita terlepas sebab ada sesuatu halangan. Baru boleh qadha. Contoh, tadi mari nak kita nak pergi sembahyang subuh. Subuh dah senang, ada satu saja. Nak pergi sembahyang subuh, sebelum sembahyang subuh nak sembahyang sunat subuh. Tapi siapa atas masjid orang qomat. Bukan kita sengaja. Maka boleh sembahyang sunat subuh lepas fardu subuh. Faham lagi? Gitulah. Pukul 11 malam nak ambil wudu, lepas tu nak sembahyang witir. Pasal malam-malam sembahyang witir pukul 11. Berau dapat telefon ada orang accident. Pergi telefon tengok itu pergi hospital sesar-sesar pukul 6 pagi. Betul tak? Lega kerana apa kubur atau tanang apa semua. Pukul 10 pagi baru siap balik rumah. Semalam tak dah buat witir, 11 pagi witir. Padahal witir patut malam. Tapi oleh halangan tadi, belah pagi esok baru selesai, belah pagi semayang witir. Faham lagi? Boleh. Dalilnya saja Nabi ada kekangan, ada halangan. Kata setengah riwayat kerana menerima kunjungan orang yang datang daripada Mesir, tak dang semayang sunat ba'diyah zuhur. Ada satu riwayat qabliyah zuhur tertinggal. Nabi qada sunat zuhur lepas semayang fardu asar. Hadis sahih. Dari hadis ni ulama kata bila kita ada halangan, kita boleh buat masa qada pada masa yang bukan masanya. Faham? Padahal lepas asar bukan masa qada sunat zuhur. Tapi tadi ada halangan. Dia boleh. Ramai pasangan muda baru kahwin upload aksi mesra dengan pasangan. Nak ikut trend, kadang-kadang malu juga sebab yang buat tu orang yang berjubah, berpurdah. Mohon nasihat. Ini kita ni banyak tiru. Alhamdulillah, tiru orang soleh. Tapi hak sedihnya banyak gak tiru orang toleh, orang dak pakar. Dia orang soleh, orang molek, orang dak molek, orang toleh, hak dak pakar. Faham? Tapi kita tiru juga apa? Sebab ada penyakit dalam hati kita. Penyakit apa? Hubbusyah, gila masyhur. Gila sahur. Hubbusyah. Dalam kitab Syiarus Salikin, Ihya Ulumuddin, Penawar bagi hati ada satu bab hubbusyah, penyakit mazmumah, sifat yang Allah benci, suka kepada sahur.
Ambil gambar laki bini, peluk laki, tiung tekuk laki, laki tiung hidung bini, bini gosok atas belakang laki ambil gambar. Faham? Laki makan bini suap, bini lah makan laki suap, bini berok laki gonyoh. Faham? Macam-macam hal ni. Habis pakai ikut belaka dah. Nak? Akhirnya semua tu mari dia rak kapir belaka tu. Satu orang kapir. Nak? Melarat dalam TikTok kita buat attack. Mula rak kapir buat, kita buat. Kita akan ikut belaka. Lah kali orang kafir masuk dalam lubang bewok, kita masuk gak ramai-ramai. Habis nganak-beranak bini-bini tua masuk dalam lubang bewok. Betul tak? Nabi kata kamu akan ikut Yahudi dan Nasara satu demi satu, mana sedekah demi sedekah, sahasta demi sahasta. Maksudnya kau ikut sama Yahudi Nasara. Khabar je nak lawan Israel, tapi perangai ikut Yahudi. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Lah kali Nabi kata sehingga Yahudi masuk dalam lubang bewok, mu pun masuk juga beramai-ramai. Jelas lagi. Habis pakai uak belaka. Nah, yang tak salah tak ada masalah. Nah, jatuh maruah, berpeluk-pelukkan. Nah, tak boleh. Bila kita berkahwin bukan halal belaka. Halal sebahagian, masih haram banyak benda lagi. Okey? Sokong Palestin tapi tak sokong Hamas. Sebab Hamas suka berperang. Ada juga yang kata tunggu kuat dulu baru boleh perang dengan Israel. Guana ni pelik-pelik sangat lah ni. Tak pelik dah, ni akhir zaman. Akhir zaman. Hamas ni Palestin. Dia faham dia perang Palestin tak? Hamas. Dia faham tak tentang masalah Palestin dengan Israel? Ke orang Malaysia lebih faham? Saya jawab. Dah. Hamas lebih faham masalah Palestin dengan Israel ke orang Malaysia lebih faham? Dah apa orang Malaysia tukang ulang? Tahu tak? Gila tak gila gini? Gila pasal kita layang. Dia ulah, dia bandar pada Hamas. Mu gila ke apa? Faham? Ni urusan negara dia, dia lebih tahu. Mu pula lebih tahu, mu siapa? Faham? Gitu je, kena mampu ke. Tak seorang Iraq ingat. Kalau Hizbullah itu tajaan Iran. Faham? Kalau Hamas bukan. Kenapa Hamas suka berperang? Bukan suka berperang, kerja mereka berperang. Hamas ni tentera. Faham lagi? Kita ada benda, kita ada tentera Malaysia. Banyak lah bagian. Ada tentera RAMD, Regiment Askar Melayu Diraja. Ada ranger. Ada apa benda lagi, komando. Ada gerak khas. Ada udara. Ada angkatan laut bersenjata. Faham? Begitu juga Palestin. Palestin takkan pakai Askar Melayu Diraja. Dia bukan Melayu. Faham? Tenteranya nama Hamas. Faham lagi? Dia ada pula brigade-brigade. Antara brigade yang terkenal Brigade Al-Qassam. Jadi bila tentera di Malaysia ni kerjanya cocok orang sakit ke berperang? Sebab apa berperang? Dia bukan Messi. Dah apa mu tanya? Sebab apa Hamas suka berperang? Dah tentera. Takkan jadi tukang masak. Hamas masak mi goreng. Hamas kerja dia buat char kway teow. Alah kebengong mu ni. Kan tentera, bila tentera berperang ke buat benda? Berperang. Bila diserang, dia lawan peperangan. Faham? Jangan jadi bodoh kan? Kerja kita beri doa kita agar Allah beri kemenangan kepada Hamas, kepada umat Palestin, kepada Allah hancurkan kejahatan Zionis, Yahudi laknatullah. Tu kerja kita. Tak usah nak ulah, kita tak pandai. Dia lebih tahu dari kita lagi. Bagaimana nak kira jarak jamak qasar bila kita pergi ke laut? Kita pergi ke laut seminggu, boleh jamak qasar ke tak? Baik. Kita jalan di darat. Dia darat ni laut sama saja. Kalau darat berapa dekat kilometer? 85 lebih kurang. Okey? Lebih kurang 85. Maknanya kalau kita nak pergi ke Paka boleh ya. 85 ni kalau kita jalan patah
Jalan patah, bukan highway. Faham? Bukit Baru. Atau sekolah teknik Batu Lima, Dungu. Faham lagi? Itu 85 kilometer. Okey, 56 batu nautika. Nah. Okey, jalan darat. Saya jawab ni, soalan laut. Mu kira guna 85. Mu tahu guna 85. Mu pakai ukur dengan jari. Maksud mana dia kata jalan, buat gitu atas jalan. Muat mana? Waste. Ada tak tulis? Kita ambil sini di Ulu Takir, nak pergi sekolah teknik Dungung. Tik 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 tik. Atau cakap, kalau teknik Dungung. Faham? Pak dia tubik 85 km 1 jam 15 minit. Dapat tak jawapan? Okey, mu nak pergi Pulau Tenggo, tubik tak? Dah sama, apa bertanya sini? Sama saja. Faham? Cuma mudah sikit ikut jalan raya atas darat kerana banyak tanda. Faham? Dia banyak tanda. Siapa ngecap dia akan tulis Dungung 32 km. Faham lagi? Jarak dia. Laut dia tak ada tanda gitu. Buat apa? Tepuh di mutu ke laut. Nah, jadi jaraknya sama saja. Leni penggunaan tak macam dulu. Faham? Leni mudah. Ambil telefon mu tekan ni pasal jeti tu kan. Jeti Nambang, jeti Kau, jeti Takir, jeti Kapur Batik. Tubik selalu dah. Faham? Berapa kilometer? Ya, Pulau River Bidung berapa kilometer. Jadi boleh jamak ke tak? Boleh tengok pada kilometer. Pergi dan balik. Ada pun nak pergi di laut nak duduk seminggu, tengok. Duduk seminggu, kalau darat duduk seminggu pada satu tempat, dah boleh jamak dah. Laut sama juga. Mu nak pergi di Pulau Tenggo duduk selama seminggu, sampai Pulau Tenggo dah boleh jamak dah. Tapi kalau perjalanan banyak, pas Pulau Tenggo pergi ke Pulau Pulau Tiomang pula. Pas Pulau Tiomang pergi Natuna pula. Pas Natuna lipat balik Tenggo balik. Semua tu boleh jamak. Kerana perjalanan yang tak duduk 3 hari lebih daripada satu tempat singgahan. Adakah batal solat jika melakukan 3 pergerakan dalam solat? Pada rakaat pertama, lepas tu rakaat kedua dan gatal pula baru je pada rakaat yang satu lagi. Tidak batal. Yang batal 3 pergerakan berat berturut-turut. Kalau tidak berturut, tidak batal. Rakaat pertama, Allahu Akbar. Angkat tangan garu gini. Rakaat kedua, geri. Rakaat ketiga, sini pula. Tidak berturut-turut, tidak batal. Faham? Yang batal rakaat pertama gatal. 1, 2, 3. Batal. Berturut-turut. Faham? Atau kepala bau. Batal. 1, 2, 3. Batal. Faham? Rakaat lain-lain tidak batal. Atau awal rakaat sekali garu, rakaat kedua sekali gerak, tak batal juga. Ada parsil, ada perceraian. Yang kata batal berturut-turut, mutawaliyatun. Faham? Saya jurujual syarikat, jual 1 unit produk dapat RM100. Kalau jual lebih dari 10 unit, dia akan bagi 200 unit. Saya gabung jualan saya dan kawan saya dapat bonus 200 unit. Kira halal atau tidak, bincang dengan bos. Kita tak tahu syarat dia. Bos kata kalau jual sutir, hadiah 100. Bang, jual dapat 100. Mungkin barang tu 2,000 sutir. Jadi jual satu barang, laku, dapat upah 100. Tapi kalau muni dapat jual 10 hutir, upah 200 atas satu barang. Dia pun gabung dengan jualan kawan dia. Tak ada masalah. Kerana biasanya upah 200 itu akan diberi mengikut kuantiti barang. Jadi setelah menggabung, tidak ada berlaku penipuan. Mu jual 5, kawan mu jual 5, dikira 10, dapat atas 200. Tapi kalau adalah larangan daripada syarikat, tak boleh buat. Kerana kita dikira atas mana perjanjian kita dengan majikan. Adakah batal wuduk anak yang tak sah taraf bersentuh dengan nenek mak saudaranya, dan terbatal ke wuduk jika sentuh adik-beradik tiri atau satu mak lain bapak dia? Anak tak sah taraf sentuh dengan nenek. Baik. Dengar baik-baik. Bila ada anak tak sah taraf, tahun 80-an dia panggil anak haram jadah. Dulu kasar dulu. Masuk tahun 2002 atau 99 itu anak tak sah taraf. Okey? Jawabnya sama belaka. Anak yang tak ada ayah tadi, dia berketurunan mak dia. Faham lagi?
dia keturunan dia belah mak. Nasab dia belah mak. Nampak? Wayun sabu ila dibangsakan kepada ummihi, kepada mak dia. Maknanya anak zina, anak haram, anak kena rogok. Faham? Kalau ada anak itu beng mak. Faham lagi? Anak mak. Maknanya sahih darah daging mak dia. Okey, katakan kes ni zina. Perzinaan dua orang sepasang, laki-laki perempuan. Ni ayah. Ni pezina laki-laki, pezina perempuan. Pezina perempuan ni mak lah, mengandung. Ni semua lagi. Lagi balik Sarawak. Lagi tinggal mak mengandung ni. Melahirkan anak. Anak ni tak ada kaitan dengan laki-laki yang zina ni. Faham tak ada? Dia anak kepada mak ni. Anak betul. Faham lagi? Dia anak. Sebab orang kita tanya Nabi, kalau berlakulah lahir tidak ada ayah, nak beng siapa? Keturunan siapa anak? Nabi kata al-waladu lil firash, anak ini nasab kepada mak dia. Faham? Bermakna kalau mak mati, anak zina ni dapat pesaka. Kalau anak zina ni mati, mak dapat harta pesakanya. Kerana mereka anak dan mak. Ayah tak ada kaitan. Tak sah. Kerana tidak ada perkahwinan yang sah. Okey. Baik, bila mak ni jadi mak betul, betul lah. Kakak mak dara. Tak lagi dah tu. Faham? Mana kena kok belah mak. Belah ayah tak kena. Walaupun DNA tu ayah. Biologinya ayah. Dia biologi suku. Syar'i suku. Syar'i tidak. Faham tak lagi? Jadi kalau kakak bagi mak dara. Anak apa benda ni, anak saudara belah mak sepupu. Faham? Dia gitu. Dengan adik-beradik yang lain, katakan mula-mula dia berzina, dapat anak laki-laki, haram lah. Dia tu anak mak, beng mak, dak beng ayah. Lepas dah nikah dua orang ni, dapat pula adik-beradik lain 4 orang lagi. Adik-beradik semak. Faham tak lagi? Anak zina sulung Kak Long anak zina, anak haram. Dengan adik halal 4 orang lagi, adik-beradik seibu. Faham tak? Adik-adik ada 3 kan? Adik-adik sebapak, seibu sebapak, adik-adik sebapak saja mak lain, adik-adik mak satu le, pak lain. Adik-beradik zina tadi, Kak Long anak zina, adik dia ayah dia nikah lepas tu, dapat anak pula 4 orang lagi. Adik-beradik semak. Faham tak? Ni adik-beradik mak tu le, pak lain. Kau tak faham? Bengong jadi muka belaka buat apa? Habis dah soalan. Ada lagi soalan lisan? Siapa nak tanya? Ya. Kalau kejut lewat, lebih waktu subuh. Dia nak main subuh tu ke boleh main sunat tu subuh? Kejut subuh? Lewat? Habis waktu lah. Dua-dua qada. Wajib qada fardu, sunat qada sunat. Mana dulu? Tak ada kira mana dulu. Boleh belaka. Boleh belaka. Sebab dia tidak ada waktu. Nampak? Bukan sembahyang jamak, takding wajib zuhur dulu. Yang kata hak mana dulu wajib buat hak wajib dulu, ialah kita kejut dekat nak habis waktu. 5 minit lagi habis subuh. Baru bangun. Kalau membuat subuh fardu dak dalam sembahyang sunat, buat sunat dak dalam sembahyang subuh, wajib sembahyang fardu dulu. Kerana takut habis waktu. Dah ni habis dah waktu. Boleh sembahyang fardu dulu, boleh sembahyang sunat dulu. Kerana waktu sudah tidak ada. Lagi soalan. Saya bekerja di hotel yang ada 2 restoran. Satu ada sijil halal, satu tak ada. Soalan saya, apakah hukum staf muslim yang terpaksa renew lesen Arab setiap tahun? Kami dah cuba batalkan lesen tersebut tapi dipaksa oleh pihak berkuasa tempatan untuk renew dengan alasan senang untuk masa depan. Dia orang kafir, dia boleh minum arak dalam negara umat Islam. Mana kalau orang kafir yang duduk dalam negara Islam, dia boleh buat tempat minum arak. Tetapi kalau ada orang Islam yang minum, boleh tangkap, boleh hukum dan sebagainya. Jadi apabila orang kafir dibenarkan minum arak di dalam negara umat Islam,
maka hal-hal pengurusan masuk arak yang diimport dan sebagainya boleh dikendalikan orang Islam, boleh. Faham? Tapi bukan dia yang minta orang minum arak, dia mengawal. Contohnya, dia bandar orang, dia kerjanya mengawal kadar arak yang diimport. Tak boleh lebih daripada ni. Jadi dia menguruskan. Pokoknya harus. Faham? Kerana bila negara Islam, dia tak boleh menghalang orang bukan Islam minum arak. Nah, dia mengawal. Cuma bila ada orang kafir nak buat sewenang-wenang, nak buka kedai arak terbuka secara open dan sebagainya, tak menjadi fitnah, jadi nampak tak molek, orang Islam kenakan peraturan, boleh halang, boleh sekat, boleh sita dan sebagainya. Nah, jadi kena faham situ. Jadi kalau dia kata dia kena renew lesen itu hanya untuk orang kafir, faham tak lagi? Dan orang kafir yang akan minum bukan orang Islam datang minum, maka tak ada masalah. Faham? Kerana apa? Kerana memang dalam mana-mana pun undang-undang fiqh Islam, kalau ada orang kafir duduk dalam negara umat Islam, mereka memohon tempat untuk premis nak minum arak di situ, negeri umat Islam yang dijaga oleh orang-orang Islam boleh memberi kebenaran. Kebenaran itu dikawal. Dalam sistem kerja mengawal itu, mesti ada orang ni bertugas begini, orang ni bertugas begini, dibolehkan. Tapi kita sekarang ni tak siapa gitu dah. Kita saja-saja beri arak ni kerana nak dapatkan duit lebih dalam cukai yang dibayar, menguntungkan kita kononnya. Kita dah masuk darjat haram dah bertolong-tolong dengan arak, bukan mengawal lagi dah. Lagi soalan. Berkenaan dengan solat jamak takhir. Perlu solat isyak dengan maghrib. Perlu solat isyak maghrib dulu ke ataupun solat jamak takdim wajib semayang hak dulu. Nanti dulu. Solat jamak takdim Zuhur dengan Asar wajib semayang hak mana dulu? Tuan punya waktu dulu, Zuhur dulu. Kalau kita semayang Asar dulu, tak sah. Semayang jamak takdim Gharik dengan Isya wajib semayang Gharik dulu. Okey, sesat tu kita pergi jamak takhir. Semayang jamak takhir boleh pilih, nak semayang Zuhur dulu boleh, nak semayang Asar dulu boleh. Jelas lagi. Mayang Gharik pula dengan Isya dalam waktu Isya, nak mayang Gharik dulu boleh, Asar dulu, Isya dulu pun boleh, dan tak wajib berturut-turut. Faham? Siapa di Kuala Lumpur nak duduk 2 hari, siapa di hotel pukul 8.30 malam Isya dah, mayang Gharik dulu, lepas tu pergi Sogo dulu. Balik Sogo mayang Isya pula pukul 12 malam. Boleh. Faham lagi? Lagi soalan. Mu kat mana? Mu kat mana? Teluk Ketapang. Asal situ? Dah asal mana? Patut cakap luar. Memari benda sini. Mari kuliah lah. Okey, soalan dia. Semayang sunat subuh di rumah. Subuh tak ada qobliyah. Semayang sunat subuh dia panggil. Okey. Kita semayang di rumah. Lepas tu semayang fardu. Boleh. Boleh. Yang tamalaknya semayang sunat subuh di masjid, balik semayang fardu di rumah. Okey. Lagi soalan. Ada lagi soalan. Dia kira bodoh orang Qamat lagi. Orang Qamat bau lagi. Lihat. Lepas Palestin menang lawan Israel, dia gini, dia menang. Semua manusia ni sebenarnya bukan, jangan tengok Palestin saja. Dia selalu mesti ada peperangan. Kalau tak ada peperangan itu sebenarnya ada hikmah dia. Ada hikmah. Allah jadikan. Zaman Nabi itu penuh dengan peperangan. Seluruhnya peperangan kecil dalam zaman Nabi 27. Yang popular ada 4 atau 5 saja. Yang besar lah. Perang Tabuk, perang di benda ni, benda Khandaq, perang Badar, perang Uhud, faham? Semuanya masuk yang kecil ada 27. Nampak? Peperangan zaman Nabi saja. Jadi tidak akan ada kemenangan mutlak
maknanya dibunuh orang Yahudi sampai bersembunyi di belakang batu-batu dan parit, melainkan pada zaman Imam Mahdi muncul. Nampak? Batu Islam ini dia macam roda, kita tengok. Macam roda, kadang atas, kadang ke bawah, kadang atas, kadang ke bawah. Sekarang ni orang duk tekan Islam. Tak, kita nak masuk belah mana? Belah Islam juga. Nah, kita kena Islam. Kalah pun kita belah Islam, menang pun belah Islam. Jangan tengok ramai. Nah, kerana Nabi ala innal hal islami dair. Nampak? Ingat, Islam itu dia berpustar. Mana ada kala menang, ada kala di bawah. Paduru ma'al Islam. Kamu kena sentiasa bersama Islam. Tak, ketika kalah kita belah Islam, ketika menang kita belah Islam juga. Nah, jangan bila menang kita Islam. Bila kalah dok. Faham? Lalu tu. Okey. Berlakulah menang Islam, kalah, menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah. Musuh nombor 1 Yahudi. Hak jenis manusia lah. Kalau jenis lain pada manusia, syaitan, iblis. Tapi menang yang ada dalam sejarah banyak kemenangan dah. Nak Fatul Makkah kemenangan. Nak membuka Konstantinopel. Nak satu kemenangan. Muhammad Al-Fatih, peperangan besar tu. Nak 100 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi. Sambungan perang 100 tahun dengan King Richard. Kalau besar tu di England. Tak. Kalah, menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah Ottoman. Last sekali sejarahnya yang akan menang besar ketika datangnya Imam Mahdi, seluruh perjuangan umat Islam bawah satu bendera Imam Mahdi. Sekarang banyak firqah. Nampak? Kalau di Indonesia parti Islam je 30. Indonesia sekular lagi banyak ramai. Batu darah jadi berpecah, tak kuat. Nah, zaman Imam Mahdi nanti semua orang beriman bawah satu bendera dan bawah satu arahan Imam Mahdi. Masa itu berperang total dengan Yahudi laknatullah. Sehingga dia berlari tusuk di belakang pokok. Pokok kata di sini ada Yahudi bersembunyi. Dia sembunyi belakang batu, di sini ada Yahudi bersembunyi. Cuma satu pokok saja, pokok Gharqad yang tidak akan kabur. Kerana orang panggil Nabi kata pokok ni pokok Yahudi. Yahudi sembunyi di pokok Gharqad, pokok ni diam tak kabur. Maka sekarang ditanam pokok Gharqad hampir nak 1,500 ekar seluruh Israel. Nampak? Dia nak nusuk situ lagi. Pasal apa? Dia percaya juga. Nampak? Jadi habis dah kalah Israel. Mu tanya tadi kiamat? Dah. Habis dah, menang dah dengan kalah habis Yahudi. Nak menang dah Islam bawah pimpinan Imam Mahdi. Dah turun Dajjal. Terbit Dajjal. Faham? Bila terbit Dajjal, diwafatkan Imam Mahdi. Maka zaman Dajjal pula bermaharajalela. Faham lagi? Habis jadi sesat lah ni. Dajjal tak terbit lagi, sipu anak murid dia dulu. Anak murid lah ni kita habis, kalau habis dah. Anak murid Dajjal ada dah ni? Ada dah. Apa tanda dia? Ajak buat benda jahat, larang buat benda molek-molek. Kuliah haram, joget halal. Ada gila ni? Ada. Tu tentera Dajjal tu. Anak cucu dia. Tu joget mau. Lambat tengok lagu joget mau. Tu baru cucu Dajjal. Baru dia punya tentera dia. Tu guru tak terbit lagi. Ada tulis kafir dai. Kiamat hari tu Dajjal dah. Habis jadi sesat yang Islam selamat melarikan diri, nusuk di Mekah, nusuk di Madinah. Hak lari di gunung ganang selamat. Atas kehendak Allah. Lepas tu turun Nabi Isa alaihissalam. Lambat lagi kiamat. Lambat lagi. Yang zilum Isa ibn Maryam minas sama ilal ardi hakman adla. Turun Nabi Isa daripada langit ke bumi menjadi pemerintah yang sangat adil. Wa yaqtulud dajjal, membunuh Dajjal. Nampak? Wa yaksirus salib, mematahkan salib. Maknanya membatalkan ajaran Kristian, bukan ajaran dia. Tak kemak lagi. Ya'juj wa Ma'juj keluar pula. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ya'juj Ma'juj pula. Makan habis. Rezek makan itu. Kau lagi. Nampak dah. Berat.
Banyak. Jadi 10:30 tu panjang lagi. Okey? Panjang lagi. Kita tak usah tambah-tambah dah. Kita ikut hadis nah. Tengok dalam kitab Syahrus Sunnah Asyratus Sa'ah bab belakang kali. Ada 10:30. Ulama susun tu ikut tarikh dia. Faham lagi? Lagi soalan? Ada lagi? Tak ada ah. Cuba. Tak ada lah. Tak ada dah. Terima kasih kepada yang bertanya, yang memberi sumbangan derma. Pihak Surau Al-Hijrah dahulukan ucapan jutaan terima kasih. Allah sempurnakan pahala tuan-tuan perempuan yang menderma tadi, pahala yang berlipat ganda di akhirat sana. Allah pertemukan kita pada kalian lain insya-Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.